Bagi anda yang tidak tahu, berdasarkan statistik semalam, terdapat 187 kes positif COVID-19 direkodkan. Daripada jumlah keseluruhan tersebut, 177 merupakan penularan tempatan, membabitkan 4 warga tempatan dan juga selebihnya 173 merupakan melibatkan bukan warga negara, iaitu kita lihat peningkatan daripada 2 angka kepada 3 angka. Dan ini antara yang akan menjadi perbincangan kita untuk kita menghuraikan lagi isu-isu berkaitan pekerja asing khususnya di tapak-tapak pembinaan. Betul, dan hari ini bersama dengan kita di dalam studio adalah seseorang yang figura yang sering kita tampilkan di Selamat Pagi Malaysia dan juga di RTM bersama dengan Tan Sri Lilamthai, merupakan pengerusi Ikatan Komuniti Selamat. Terima kasih Tan Sri bersama dengan kami hari ini. Kita lihat sebenarnya beberapa hari kebelakangan ini tumpuan terarah kepada warga asing kerana mereka antara penyumbang kepada meningkatnya kes positif COVID-19 dan beberapa hari juga dilihat tumpuan sangat banyak tertumpu kepada mereka yang berada di depo tahanan imigresen. Jadi mungkin reaksi awal daripada Tan Sri sendiri melihat kepada situasi ini dengan meningkat secara mendadaknya bilangan pesakit yang positif COVID-19. Ya, saya beranggapan bahawa isu positif ini COVID yang melibatkan warga asing dan juga ini partilah pendatang asing tanpa izin ini merupakan satu isu yang amat itu serius. Yang saya itu rasalah kita sepatutnya memberikan perhatian berat tentang isu ini. Dan apa yang saya ingin tegaskan di sini ialah bahawa apabila kita mendengarlah itu laporan daripada Ketua Pengarah Kesihatan setiap harilah, kita dapat itu melihat peningkatan dari dua angka ke ini 3 angka. Sungguh pun pada suatu ketika tiap-tiap hari kita dapat diberitahu cuma ada 2 angka. So itu semalam apa yang dikatakan tadi ada betul bahawa semalam misalnya telah dikenal pasti 187 kes dan majoritinya adalah datang daripada itu warga asing, bukan orang tempatan. So jadilah dalam hal inilah saya ingin mencadangkan bahawa masa telah itu tiba bagi kita untuk menggunakan pelbagai ini saluran untuk memujuklah ini orang asing ataupun itu partilah yang mereka tidak dapat saring setakat ini supaya mereka tampil ke hadapan dan bukan bersembunyilah di belakang. Ini kerana pada akhirnya saya itu rasa adalah lebih baik bila mereka tampil untuk memaklumkan kepada pihak berkuasa supaya pihak berkuasa boleh buat saringan untuk menentukan sama ada mereka ada kes negatif ataupun positif. So soal ini saya rasa sangat penting. Tetapi apa yang berlaku sekarang ialah bahawa pihak berkuasa di negara Malaysia, terutamanya Jabatan Immigration, mereka itu sedanglah membuat operasi tiap-tiap hari untuk memburu dan itu menangkap itu parti dan mereka dihantar ke depo immigration. Dan itu baru-baru inilah itu nampaknya satu isu yang juga membimbangkan ialah bahawa di tiga depo tahanan immigration di itu Semenyi, di Bukit Jalil dan di itu Sepang telah itu akan pasti kes itu positif. Dan saya ingin melulukan apa yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Baru-baru ini kerajaan telah mewujudkan satu ini pusat ini kuarantin dan itu rawatan di itu Taman Expo Pertanian itu Malaysia. Dan saya rasa tempat itu memang sesuai kerana apabila parti ini ditangkap, mereka
perlu diberikan itu saringan, dan itu lepas itu mereka bolehlah dihantar ke itu pusat kuarantin dan itu rawatan, dan bukan tempatkan itu mereka di dalam itu depo kerana ada masalah tentang ini penularan dan sebagainya. Berkaitan dengan apa yang Tan Sri sampaikan tadi, kita sedia maklum hak keselamatan rakyat Malaysia berkait rapat dengan keseluruhan komuniti, termasuklah kelompok migran ini. Jadi dalam hal ini bagaimana kita ingin menyampaikan mesej yang jelas kepada kelompok migran ini, termasuklah yang tidak mempunyai dokumen yang sah ini, untuk tampil melakukan penyaringan supaya negara kita kekal sejahtera. Kita tak nak ada kes meningkat lagi melibatkan pekerja-pekerja asing ini. Pandangan Tan Sri macam mana? Ya, ini ialah satu isu, satu masalah yang telah berlarutan itu lama. Memenangkan kita tahulah ini bahawa sungguh pun kita tidak dapat itu statistik itu rasmi berkaitan dengan bilangan parti di Malaysia, tetapi kita boleh anggarkan bahawa memang ada ramai ini parti di itu negara kita. Itu jadilah saya rasa yang tadi saya mencadangkan bahawa kita menggunakan pelbagai itu saluran, termasuk itu misalnya kita boleh meminta bantuan daripada kedutaan itu asing lah, kerana itu parti inilah mereka itu datang daripada pelbagai itu negara. So jadi kita bolehlah meminta kerjasama daripada kedutaan itu masing-masing untuk menggesa mereka tampil ke hadapan supaya mereka bolehlah dikena pasti mereka boleh dikuarantin dan mereka boleh diberikan itu rawatan. Ini sangat penting. Ini kerana kalau mereka lah itu tidak dikuarantin, tidak itu rawat, ini tentu akan membawa pada kepada mereka, dan ini boleh menimbulkan itu kematian. So jadi dalam erti kata yang lain, saya rasa usaha yang dibuat oleh pihak berkuasa itu hari ini untuk membuat itu operasi dan sesiapa yang kena pasti ada kes positif, mereka akan dihantar untuk rawatan, dan selepas mereka telah itu sembuh, jadi mereka boleh dihantar balik kepada negara asal mereka. Itu ialah dasar yang diamalkan sekarang. Baik, itu menjurus kepada parti pendatang asing tanpa izin. Bagaimana pula perihalnya dengan pendatang asing yang bekerja di Malaysia? Sebab kalau kita lihat sekarang di tapak-tapak pembinaan, mereka merupakan golongan majoriti, dan kita juga melihat ada beberapa kes yang melibatkan mereka ini yang menimbulkan kegusaran juga dalam kalangan masyarakat, kerana mereka selepas bekerja mereka akan balik ke tempat tinggal mereka dan mereka boleh berjumpa dengan sesiapa sahaja. Jadi pandangan Tan Sri. Saya ingin memulakan komen saya dengan itu menyatakan bahawa sehingga hari ini itu memang kita nak mengucapkan tahniah dan syabaslah kepada negara Malaysia, kepada kerajaan Malaysia yang telah berusaha sedaya upaya untuk mengawal, untuk contain itu masalah COVID. Dan orang itu tempatan, saya rasa pun ada mematuhi PKP dan juga PKPB dan SOP juga ada itu patuhilah oleh ramai masyarakat tempatan. Yang boleh saya katakan mendukacitakan kita ialah bahawa kalau ada itu warga asing yang misalnya mereka itu benarkan untuk bebas itu bergaul dengan itu masyarakat, jadi mereka bolehlah terlibat dalam itu penularan. So berbalik kepada isu ini pekerja asing, kita tahu bahawa terutamanya di sektor pembinaan di negara kita, dan sektor pembinaan ini merupakan satu sektor yang amat penting kerana ia boleh menjana pertumbuhan ekonomi. Dan ini baru-baru inilah ini apabila kerajaan itu mengumumkan bahawa sektor ekonomi akan itu buka semula dengan melaksanakan PKPB. Itu jadilah ada banyak itu tapak ini pembinaan pun
merancanglah untuk memulakan aktiviti itu mereka. Ini pekerja asing memanglah yang dibenarkan untuk bekerja di tapak pembina adalah warga asing yang telah diberikan kebenaran. Itu tak ada masalah. Sebab memang parti tidak bolehlah dibenarkan untuk bekerja di tapak pembinaan. Jadi ini sekarang dengan pelaksanaan PKPB ini yang melibatkan itu sektor sektor pembinaan ini sekarang dengan bantuan yang diberikan oleh CIDB dan juga dengan usaha-usaha gigih lah yang diambil oleh pihak ini pemaju, pihak kontraktor dan itu sebagainya. Jadi kita tahulah bahawa hari ini sudah ada SOP dan saya rasa SOP ini difikirkan mencukupi. Tapi masalah sekarang ialah tentang pelaksanaannya, tentang pemantauannya. Jadi dalam aspek pemantauan, dalam aspek pelaksanaan ini, saya rasa SOP ini perlu itu perkukuhkan itu lagi, itu perketatkan lagi. Sebab kalau kita ada SOP, tetapi kalau SOP ini tidak itu laksanakan, itu menurutlah itu semua garis panduan. Jadi saya itu rasa ini tidak akan membantu mencapai objektif kita lah. So jadi berbalik kepada ini pekerja asing lah. Saya memang berharaplah bahawa pihak majikan akan mengambil berat isu ini dan di samping itulah mereka akan memastikan bahawa apa yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan. Kita juga ingin melihat juga situasi di negara jiran kita, Singapura, dan kita lihat ledakan kes melibatkan pekerja-pekerja asing ini melebihi angka 30,000 kes. Jadi antara faktor yang diketengahkan di negara jiran kita penyebab ataupun punca kepada keadaan ini ialah faktor tempat tinggal yang menjadi perhatian mereka. Jadi pandangan Tan Sri mengenai kesesuaian tempat tinggal pekerja asing di negara kita. Saya rasa ini adalah satu masalah yang amat itu penting. Yang saya itu rasalah itu sedang ditelitilah oleh pihak ini kerajaan untuk membantulah menanggani itu masalah tentang tempat tinggal ataupun tempat itu kediaman untuk ini pekerja asing. Ini seperti mana yang itu katakan di negara jiran kita di Singapura lah, apabila berlaku ini itu ledakan kes-kes ini. Sungguh pun kita tahu bahawa di Singapura lah bahawa tempat ini kediaman yang itu sediakan ini adalah itu mengikut itu standard yang itu tetapkan, tetapi masih ada itu masalah. Dan saya rasa semua ini berpunca dari isu mereka tidak boleh melaksanakan penjarakan itu fizikal. Kerana di dalam satu ini bilik itu tidurlah. Misalnya kalau ada ini 10 orang. 10 orang yang duduk di dalam itu satu bilik, tidur di dalam satu bilik. Jadi inilah yang menimbulkan itu masalah penularan. Ini wabak. So jadilah saya berpendapat bahawa isu perumahan yang disediakan oleh pihak itu majikan perlulah diberikan ini perhatian berat. Dan kalau tak silap saya hari inilah saya dipahamkan bahawa ada seorang itu menteri sumber manusia yang akan membentangkan akta standard minima perumahan untuk pekerja warga asing. So itu jadilah ini apabila akta ini telah didedahkan, jadilah sekurang-kurangnya lah jadi pihak itu majikan, pihak kontraktor mereka tahulah bagaimana
mereka boleh menyediakan ini tempat tinggal, perumahan dan itu sebagainya. Dan misalnya yang saya tahu ada kes-kes di mana berkenaan dengan itu kongsi sebuah itu kongsi tempat tinggal di itu sebelah projek ini perumahan, itu projek pembinaan. Kita tahu bahawa memanglah di dalam kongsi itu tidak ada keadaan yang itu sesuai, tidak ada ini keadaan yang higienik, tidak ada keadaan yang baik yang boleh yang membolehkan itu mereka mencegah ini penularan. So jadi isu inilah saya itu rasa akan dititik beratkan, dan apa yang perlu ialah bahawa semua pihak lah, terutamanya pihak pemaju kontraktor, termasuk ini pekerja lah, itu masing-masing lah sepatutnya berusahalah untuk melaksanakan isu mengenai penjarakan itu fizikal. Kita sudah berada dalam tempoh PKP sejak 18 Mac, kemudian disambung pula dengan PKPB. Kalau kita lihat daripada segi kaedah kerajaan menangani penularan di beberapa kawasan, khususnya kalau ada kita lihat PKPD juga dilaksana untuk memastikan supaya penularan itu dapat dikawal dengan sebaik mungkin. Pemerhatian Tan Sri, keberkesanan usaha proaktif yang dilakukan oleh pihak MKN dan juga kerajaan sendiri untuk memastikan supaya penularan ini dapat kita kawal dengan sebaiknya, dan kini apabila sudah ada kluster pekerja parti ini juga kita mahu lihat apa yang akan dilakukan lagi, dan mungkin harapan daripada Tan Sri sendiri. Ya, saya rasa pendekatan yang digunakan oleh kerajaan, iaitu apa yang disifatkan itu sebagai targeted approach, iaitu bahawa kalau ada satu ini kluster, mereka menumpukan perhatian di situ, dan mereka menggunakan kaedah targeted approach untuk menangani itu masalah itu tersebut. Jadi tidak dapat nafikan ini seperti mana yang tadi saya menyatakan bahawa itu sejak pelaksanaan PKP itu mulai 18 hari bulan Mac sehingga hari inilah, dan juga diikuti dengan PKPBB ini, pihak ini kerajaan boleh saya katakan berjayalah untuk mengekang ataupun memastikan bahawa penularan itulah dapat putuskan. Yang penting ialah bahawa nak itu putuskan rantaian ini penularan, dan setakat inilah saya rasa boleh katakan membawa satu impak yang begitu besar. Tapi itu kesannya ialah bahawa ini baru-baru inilah dengan itu duka citanya sudah tertimbul itu kluster baru yang membabitkan itu DTI dan juga itu warga asing lah di tempat itu pembinaan. Jadi saya itu haraplah bahawa apa usaha yang telah mencapai kejayaan setakat inilah yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa, kita boleh memastikan bahawa kita juga bolehlah memberikan kerjasama yang penuh untuk memastikan bahawa isu yang kita mendepani inilah dapat ditanggani dengan cara yang terbaik. Dan itu salah satunya saya rasa sangat penting ini sekarang, ialah banyak bergantung itu kepada peraturan itu kendiri ataupun self itu regulation. Bergantung kepada itu disiplin, bergantung itu kepada itu hasrat itu kita untuk menjadikan negara Malaysia bebas daripada itu COVID. Dan sungguh pun ini akan mengambil itu masa. Memenangkan bahawa vaksin ini yang itu kita mengharapkan boleh memperolehi, ini akan mengambil masa. Mungkin dalam 2 tahun lah. Itu menurut Pertubuhan ini kesihatan sedunia. Tetapi dalam tempoh ini, dalam tempoh menunggu vaksin ini, saya rasa rakyat itu kita harus lebih berdisiplin. Kita mesti ada self regulation, peraturan kendiri, dan di samping itu yang paling penting kita nak memperkasakan itu masyarakat. Pemerkasaan masyarakat ini sangat penting supaya anggota masyarakat mereka tahulah bagaimana boleh
menjaga diri, bagaimana boleh menjaga keluarga mereka, anak mereka. Semua inilah saya rasa bergantung kepada pendidikan, itu kepada kesedaran. Dan saya rasa setakat inilah dengan laporan yang diberikan oleh ini tiap-tiap hari lah itu melalui itu TV1 lah, berita yang boleh dipercayai lah. Jadilah kita tahulah bahawa apakah langkah-langkah yang kita patut ambil, apa tindakan yang kita patut ambil untuk membantu pencegahan penularan COVID-19 ini. Terima kasih Tan Sri. Penerangan yang cukup baik mengenai isu peningkatan kes melibatkan pekerja migran, pekerja asing, melibatkan pekerja yang sama ada yang mempunyai dokumen yang sah ataupun yang parti yang tidak mempunyai dokumen yang sah. Jadi pelbagai inisiatif ataupun saranan daripada Tan Sri yang kita dah dengar tadi, Meg. Baik, itu ya. Terima kasih sekali lagi Tan Sri bersama dengan kami, Tan Sri Lamtai, pengerusi Ikatan Komuniti Selamat. Itu sebelum saya Brondo izinkan saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri lah kepada semua sahabat-sahabat, kawan-kawan kita, dan saya ini berharaplah bahawa kita ini dapat bertekad, kita berdisiplin untuk membantu menanganilah COVID-19 ini. Ya, kita mesti menang, Tan Sri. Kita mesti menang. Itu ucapan raya daripada Tan Sri.